Tes. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar semua? Okey, so far Alhamdulillah. Uh, Hari ni kita review serba sikit, okey, kaunter yang berada di sesi pagi. Okey, dan kalau boleh kita study dululah. Okey, so saya nak double confirm balik kepada anda yang baru join sesi live saya pada kali ini. Okey, adakah anda dah pernah play ataupun pernah join saya punya sesi-sesi live pada sebelum ni yang saya rasa dah hampir seminggu ataupun lah lebih. Okey, saya kongsikan satu topik iaitu bagaimana kita kesan kaunter yang naik di sebelah pagi dan kemungkinan akan sambung menaikkan diri sambung kenaikan di sebelah petang. Alright. So sebelum tu saya nak kena dapatkan feedback daripada anda. Okey, saya nak satu perkara saja, gambar dengan suara. Kalau clear, just beritahu clear, cukup dah memadai. Okey, sebab saya takut saya cakap seorang-seorang. Nah. Boleh lah bagi feedback dulu. Gambar, okey, dan juga suara. Adakah memuaskan? Dan saya punya gambar dekat bahagian kanan tu, adakah mengganggu penglihatan anda? Kalau mengganggu, saya boleh buang gambar tersebut. Gambar saya lah. Okey, kalau kata mengganggu di sebelah kanan tu, just inform kepada saya. Okey, so selamat datang semua. Terima kasih kepada yang join saya punya sesi live pada tengah hari ini. Beberapa hari ini saya kurang buat sesi live sebabnya ada perkara-perkara lain yang saya utamakan dulu. Okey, so agak busy sikit beberapa hari ini. Jadi hari ini kita pergi kepada topik yang sama, iaitu topik bagaimana kita nak kesan sesuatu kaunter yang dah naik di sebelah pagi dan kemudiannya dia sambung kenaikan di sebelah petang. Jadi sebelum tu saya kena dapatkan anda punya confirmation, anda punya tahap kefahaman anda. Kalau anda dah join saya punya sesi live sebelum ni ataupun anda just play dekat video-video di bawah, saya dah kongsikan bagaimana kita nak mengenal pasti dulu market hari tersebut, iaitu hari inilah kita tengok pada hari ini. Adakah market pada hari ini okey untuk intraday ataupun tak? Itu dulu. Okey, maksudnya ada apa yang anda perlu tengok dulu. Dalam arti kata lain, apakah poin-poin yang anda perlu list sebelum anda nak pastikan market hari ni okey boleh intraday. Maksudnya market okey hari ni. So boleh bagi saya 2 poin tersebut. Sebab saya tak maulah saya ajak orang tak faham. Okey. So dia at least ada yang boleh bagi dekat saya balik apa yang saya dah share sebelum ni. Sebab saya tak asal dah tulis kat nota. Semua tengok live, tengok macam tu kan. Okey, so siapa yang ingat, okey, pemahaman dia tajam, ingatan dia tajam, okey. Jadi tolong listkan kat saya balik, okey. Apakah 2 perkara yang kita nak list dulu sebelum kita nak mula entry market. Alright, hari ini contohnya kita perlu tahu apa benda 2 perkara tu. Yang saya dah terangkan beberapa kali. Okey, terima kasih Muhammad Faiz. Okey, yang pertama kita tengok market hijau. Tapi pagi tadi, market dia tak hijau pagi tadi. So, kita ada dapat belajar something lah hari ni. So, pagi tadi market tak hijau. Jadi, market pagi tadi dia bunyi pula dah. Ni yang kurang. Tak apalah, biar ada bunyi vibration. Okey, sekejap Okey, so yang pertama adalah saya yang terganggu. Sekejap Hello. Back dah mana? Siapa yang drill Dini dah? Number 1. Baik, siapa dah? Sebab dalam 20 minit tengah buat ni online coaching. 20 minit rehat lah. Okey. Okey, tak apa, kita sambung. Sorry, stop lah. Daripada jalan. Tak kira stop lah tu. Okey, so yang pertama sekali market hijau. Tapi pada pagi ni kita tengok market dia tak hijau, market dia merah. Okey, so market merah. And then, sekejap
Okay, cumanya market tu dia mula daripada bawah, then dia naik. Okay, tak apa. Kalau dia merah, then dia terus turun, dan kita dapati dekat top 50 ni pun kebanyakan dia merah. Jadi bila kebanyakan merah, so tutup buku lah. Kita tak payah masuk intraday. Tapi pagi tadi kita tengok dia merah. Kemudian dia naik dan sekarang hijau, dan kebanyakan counter di top 50 ni dia dalam keadaan hijau. Okay, jadi so kita boleh entry lah untuk intraday. Okay. Dan yang keduanya adalah anda perlu tengok dekat top 10 dulu. Kalau top 10 ni dipenuhi dengan put warrant macam SHI, HSI, okay. Apa lagi ya? Yang put warrant lah, okay. DJ lah apa dan sebagainya. Okay, so itu menandakan kurang menarik lah. HSI tu Hang Seng, saya tak pasti ya. Okay, so kita elakkan daripada entry untuk kita elakkan entry market pada hari tersebut. Okay, so Alhamdulillah ramai yang jawab. So far saya klasifikasikan anda faham lah, dan ramai yang faham. So kepada siapa yang tak faham, saya dah ulang, saya dah bagi tahu note yang perlu anda list. Yang pertama, anda kena tengok market tu dalam keadaan hijau, ataupun pagi tadi dia merah tak apa. Tengok dia naik dalam keadaan naik tak. So bila dia naik, okey. Dan kita tengok dalam 20 ataupun 50 ni, 50 di page utama ni banyak hijau ke banyak merah. Kalau kata hijau pun susah nak jumpa, merah je yang banyak, so abaikan. So kita tak payah entry untuk intraday. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya kita tengok dekat top 10, page pertama ni adakah call warrant, put warrant banyak ataupun counter yang banyak. Kalau counter banyak, so far okey, boleh go on. Okey. So hari ni saya tak mau tunjuk counter apa anda nak beli. Dan saya ada satu counter yang beli pada hari Isnin ke Selasa, saya tak ingat. Tapi dia tak naik. Okey, saya guna teknik ni juga, tapi saya akan kongsikan kepada anda nanti. Okey. Dan jangan ikut saya masuk. Okey, saya ada beli pada hari Selasa. Itu K Plus pada hari Selasa ke Isnin, saya tak pasti. Disebabkan ni lah dia naik di pagi dan petang dia tak naik, so saya terpaksa hold. Saya hold pun saya tengok jugalah dia punya technical. Okey, saya nampak dia dalam keadaan okey lagi, so saya berani hold untuk minggu ni. So apa-apa hari ni saya kena lepaskan ataupun paling lewat esok. Okey, right. So saya nak tanya kepada anda. Hari ni counter apa yang memenuhi ciri ataupun ada tanda-tanda nak sambung di sebelah petang? Saya tak mau bagi, tapi saya nak tanya. Kita just discuss hari ni. Okey? Ada tak counter-counter yang anda nampak? Okey, boleh ada ciri-ciri nak menyambung kenaikan di sebelah petang. Mari kita bincang sama-sama. Okey? Tapi saya tak mau bagi. K plus. Okey, jap kita tengok K plus. K plus saya dah masuk dah hari apa dah itu. Saya beli, saya tunjuk lah. Bukan, maksudnya saya beli, saya bagi tahu saya beli, dan saya tunjuk bukti saya beli. Maksudnya saya tak kata hari tu saya dah beli untung 50%. Jarang lah, okay. So far nampak cun, tapi saya tak galakkan anda masuk sebab saya dah ada. Bila saya dah ada counter ni, lagi seolah-olah macam saya mempromosikan counter ni dan dia akan naik lagi. So saya pun jual dalam keadaan lebih untung. So kalau boleh elakkan daripada beli counter ni sebab saya dah ada. Okay? Saya beritahu saya dah ada counter ni. Kalau saya dah ada dan saya marketing gila-gila, hampa beli ni kan. So dia akan naik lagi banyak, so saya akan untung. Faham tak dekat situ? Mesti tak tahu dah. Tahu tak? Tak tahu. Kalau saya panggil orang, bukan saya lah, kalau orang promote sesuatu counter ni, tahu ke tak tahu bahawa bila ramai beli, dan counter itu akan naik. Tahu ke tak tahu? Itu soalan saya dulu. Okay, so saya tak mau cerita pasal K Plus sebab saya ada. Saya tak nak orang cakap apa, conflict of interest. Okay, saya tak mau cerita berkenaan K Plus. Kita cerita counter lain. Sebab K Plus saya ada. Okay, mari kita tengok counter MSM. Berhenti ada buat lambat, delay juga. Okay, so MSM saya tak rasa menarik sangat. Sebab apa? Sebab dekat sini ni, nampak tak ni, volume yang banyak ni memang ada volume yang naik, tapi volume dekat sini dia sell. Nampak tak? 1% yang dekat itu tu. Ni 3,526 lot. Okay, dijual. Maksudnya petang ni nak turun lagi ya, bukan nak naik lagi. Okay lah. Kita tengok lagi main tag.
kurang lah. Saya tak apa berani lah counter-counter macam ni. Sebab dia apa? Gambar saya ganggu lah. Okay, so far tak ganggu. Macam mana nak cakap lah. Sebab dia pergerakan dia tak apa nak menarik lah. Lagipun, okay, kita pergi ke counter lain. Saya tak berani nak komen counter ni. MRCB. Sepatutnya saya tak boleh komen lah counter. Tapi ini atas alasan ataupun bagi tujuan pembelajaran, saya komen berkaitan dengan topik yang saya ajak saja. Nah, selebihnya saya tak boleh komen. Right? So dekat sini dia sell, okay, volume sell. Siapa yang tak faham nanti kena tanya lebih lah. Macam mana saya kata volume sell, volume. Okay, dekat sini volume buy. Nampak banyak juga lah volume buy dekat sini. So 6,000. Tapi dia turun balik. Tak apa nak menarik lah nah. So, sekejap Saudi Arabia. Okay, kita tengok Saudi. Saudi ni dia bawah 20 sen. Okay. Anda tengok volume dia kurang . So anda tengok dekat sini, volume dia 2000, okay, 800. Cukup senang untuk manipulate. Orang yang tonton sesi live saya pada kali ni, lebih kurang 300 orang. Kalau saya ajak 300 orang lah katakan beli counter ni, naik sampai harga 3 rupang pun boleh. So elokkan daripada volume-volume yang rincit macam ni. Rincit ni pada volume-volume yang kecil. Volume dia sikit. Okay. So dia mudah untuk dimanipulasi. Minta maaf saya beritahu benda yang jujur lah. So tahu tak ni? Tahu tak kata kalau kita ramai-ramai beli counter ni boleh naik sampai harga 25 sen. Yelah, kalau kita ramai-ramai beli, tahu tak? Siapa tak tahu tu something wrong lah. Kalau siapa tak tahu bahawa kalau kita beli ramai-ramai berjemaah beli, counter ini akan naik. Siapa tak tahu something wrong. Kena belajar lagi. Sorry, jangan dekati dia. Okay. Untuk topik kita lah, jangan dekati dia. Kalau nak beli pakai topik lain tu, terpulang lah. Okay. Serba dinamik. Serba dak. Okay, so kita tengok serba dinamik. Yang diberi adalah serba dinamik Warren ke? Tak apa cantik sebab dia naik ni sebelum pukul 10 dan lepas pada pukul 10 dia sideway dan lebih ke bawah. K plus saya tak nak komen sebab saya ada dalam K plus. Okay. Di Sonic. Sekali lagi saya beritahu lah, apa yang saya komen ni bukanlah nak beritahu counter itu bagus ke tak bagus, tapi lebih kepada tujuan topik yang saya sedang ajak, iaitu bagaimana kita nak kesan sesuatu counter ni dia naik di sebelah pagi dan menyambung kenaikan di sebelah petang. Okey, dah pukul 2.30. Jadi bila pukul 2.30 barulah saya boleh tengok K plus. Alright, so K plus turun. So BP kat dia. Saya tak berani nak bagi tahu apa-apa sebab saya ada dalam counter ni. Faham lah. Dan saya pun niat nak lepaskan apa counter ni hari ni ataupun esok. Jadi mana dia portfolio? Boleh lah untung dalam 700.5. Yang ni saya beli pada hari Selasa hari tu. Apa kata kita jual tengok 300. Tapi saya rasa macam nak naik lagi. Sebab baca komen sikit lah. Tak juga. Sebab volume dekat sini pun dah jual lah ni. 63%. Banyak dah jual dah kat itu. Okay, so saya jual lah. 345, 340, sell 340. 345 ni best sell. So saya tak boleh jual dekat harga tu. Kalau saya nak jual harga ni, saya kena queue tunggu 20,000 ni habis baru saya boleh dapat. So saya jual lah kat 340. Then okay bila saya jual dekat 340, okay, so harga dia akan turun kepada 340. Sebab apa? Sebab dia ikut harga semasa. Harga terakhir transaction. So bila saya tekan confirm dia akan turun balik pada 340.
Bawa dia turun balik, dia tolak saya punya 300 slot dekat situ. Siapa tak clear kat ini? Ini bukan saya promote lah. Saya nak elokkan daripada saya promote. So, saya kena lepaskan dulu counter ni. Sekali orang kata saya, oh dia ni promote ni, counter ni nak sonek lagi kan ni. Bila nak sonek lagi, dia akan jual. So, lagipun lah. Kalau counter-counter macam ni sampai 44,000. Okay? 24,000 lot. So, sangat susah lah kita nak manipulate dengan nak panggil orang beli. Yang tu anda kena faham. Okay? Okay, boleh lah. Jadi, anda nak belajar sesuatu berkenaan dengan berkenaan dengan ni lah, platform. Okay. So, yang lain tu saya tak mau share lah. Saya tak mau, apa ni? Sorry. Yang lain saya tak mau ni. Saya tak mau komen lagi dah. Berkenaan counter-counter. Sebab banyak sangat. Sepatutnya anda tengok dekat sini je tadi. Kan saya dah ajak dah. Kat mana Right, sepatutnya anda kena tengok dekat sini. Counter apa yang persen dia banyak. Anda tengok kat sini je lah. Okay, 8% sebadak aura. So, anda boleh tengok lah dekat sini. Oh, tak cantik sebab dia naik sebelum pukul 10. Dan lepas pada pukul 10, dia sideways. Dan volume yang masuk pun sebelum pukul 10. Tak apa cantik. Melainkan selepas pada pukul 10 ni, dia harga masih berada dekat atas. Bukan berada dekat bawah. So, kurang menarik lah untuk... Bukannya dia tak mau naik, tapi tak berapa cantik lah untuk kita entry. Okay, lepas saya jual, baru saya berani cakap lah. So, saya dah lepaskan counter ni sebab yang pertama sekali kita tengok dekat tadi dia ada volume yang banyak juga masuk kat sini kan. Okay, lepas tu dia masuk lagi volume kat sini. So, petang ni dah, normally dia akan sambung kenaikan pada pukul 2.45 ataupun 3 suku nanti. So, anda boleh tengok nanti pukul 2.45 atau 3 suku. Apa-apa pun saya dah jual lah counter ni. Saya dah tak ada kat dalam ni. Faham? Kalau saya ada, nanti orang akan kata saya mempromosi kan. Ataupun nak memanggil orang untuk beli supaya saya boleh untung lagi. So, benda tu tak berlaku lah dekat sini. Okay. So, saya kata apa lagi? Kita tengok dekat area ni je lah. Comfort apa sih? Comfort elok lah. Nampak tak? Comfort. Okay, dia naik tanpa turun. Maksudnya dia sentiasa buat high. Volume yang masuk ni pula adalah kebanyakan volume yang buy. Okay, contoh-contoh macam ni lah. Pasal apa banyak sangat counter. Gardenia apa semua masuk. Sebab dinamik. Just anda tengok dekat ni je. Yang paparan utama ni. Okay, boleh lah tengok yang lebih. Agak-agak lah kalau 7%. Dengan harga 14 sen. Tak payah kita pergi cari hak lain. Sekejap macam ni. Bukan nak share tadi. Ni kan, dia dah pagi dia naik dan volume-volume yang masuk adalah volume-volume yang buy, bukan volume-volume yang sell. So, anda boleh perhatilah counter-counter macam ni. Sekejap, kita tengok lagi beberapa counter di page yang ini sahaja. MTEX. Sekejap kita tengok dulu Okay, ni adalah volume buy. Ini adalah volume buy. Ini pun volume buy. Nampak? Cun lah. So, tengok petang nanti apa akan berlaku. Kadang-kadang hari ni dia tak naik esok. Tak tentu juga. Okay. Dan last counter. Saya pelik kot yang bagi counter yang lain-lain ni. Daripada page mana yang anda ambil. Sebab saya tengok tak ada pun dekat page ni. Ni macam Sedania 100%. Okay. Tapi tak berapa cantik. Kenapa saya kata tak berapa cantik? Anda boleh monitor dekat sini lah. Okay, memang ada volume masuk kat sini. Volume buy. Lepas tu dia susuli dengan sell. Nampak tak cantik lah. Maksudnya dia jual, ada orang lain yang dia beli, ada orang lain yang ambil. Mungkin dia tukar tangan dan sebagainya. Itu saya tak tahu. Okay. Then kita cuba tengok ada lagi tak di counter di page ini. Okay, tak ada aku. Yang tu je lah. Okay. Ada lagi. Sorry, K1. Kita tengok K1 je. Tu dia. Nampak? So, ini adalah volume buy. Okay. Yang menyebabkan harga itu naik. Dan kita tengoklah petang nanti jadi apa. Ini kita tak pastilah petang ni dia naik ke tak. Okay. So, saya nak buka soalan dalam kurang daripada 10 minit. Okay. So, tanya beberapa soalan yang saya tak boleh jawab ke semua lah kalau 350 orang tanya. Selera lah saya.
Tapi insyaAllah lah boleh simpan soalan-soalan berikut. Saya akan jawabkan di next time lah. Tapi ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan ni lah. Better yang berkaitan dengan platform. So senang saya nak share. Sebab dah ada depan mata, faham tak? Yang kena melibatkan nak buka chat apa semua, elakkan lah. Itu mungkin kita study di sebelah malam dan sebagainya. Okay, ni yang berkaitan dengan platform. Ada nak tanya apa-apa? Saya buka soalan. Soalan berkenaan dengan boleh beli lagi ke tak, saya tak boleh jawab lah. Sama ada boleh beli lagi ataupun tak, itu anda kena tengok kepada asas trading plan lah. Nak beli tu disebabkan apa, ada apa-apa signal kah, sama ada technical ataupun fundamental. Okay, so saya tak boleh jawab counter itu boleh beli ke tak. UB boleh buka account tak sekarang? Tak. Okay. Dia orang tutup internet. Okay lah. Minyak saya tak berapa cakap sangat. Nak cerita minyak nak turun sampai berapa apa semua. Okeylah, saya tanya kepada anda. Orang tak tanya saya. Okey, bila orang tanya tapi soalan-soalan tu saya tak boleh nak jawab. Tanya counter nak naik ke tak, boleh beli ke tak. Susah lah. Saya tanya kepada anda. Soalan ini adalah soalan yang agak kemah juga. Okey, soalan yang agak mencabar juga. Tapi kalau anda mampu untuk jawab, okey, InsyaAllah anda boleh pergi lebih jauh. Okey, saya tanya kepada anda, kita ambil satu counter. Better saya ambil counter ni jugalah yang saya beli tadi. Senang sikit. Okey, contoh saya ambil counter K Plus lah. Kita tengok contoh. Right? Kita tengok contoh counter K Plus. Saya nak tanya kepada anda, okey, tolong jawab dengan cepat lah, sebab saya ada beberapa soalan dan saya nak kena tamatkan dalam tempoh 10 minit. Okey, kurang daripada 10 minit. Saya nak tanya soalan kepada anda. Harga K Plus sekarang 340. Kenapa harga 340? Itu soalan yang pertama. Okey, tolong jawab. Kenapa harga dia 340 sekarang ni? Waktu saya tanya ni harga dia 340. Kenapa harga dia 340? Jawab tu dulu. Set off sekejap. Okey, tolong jawab yang tu dulu. Sebab mungkin tak nampak tadi. Okey, so siapa boleh dapatkan kat saya jawapan? Kenapa harga sekarang 345 pula? Tadi 340. Ni kenapa 345? Last transaksi orang beli harga tu, supply and demand, strong support, last transaction, last sell 340, harga semasa. Ya, harga semasa. Saya tanya kenapa harga semasa 340? Kerana ada pembelian pada harga 340, last transaction. Sebab ramai beli, ada orang beli 340. Itu antara jawapan-jawapan yang anda bagi. Okey, siapa yang tak tahu? Okey, saya tanya siapa yang tak tahu kenapa harga dia 340? Yang tahu tak apalah. Siapa yang tak tahu bagi tahu tak tahu. Tak tahu. Okey, tak tahu ni orang Kedah. Orang utara. Hari dia duduk Kelantan, dia tak mau sebut tak tahu. Sebut tak tahu lah. Okey. Kalau dia tak tahu, okey, just bagi tahu tak tahu. Kenapa harga sekarang 340? Kalau tak tahu, just bagi tahu tak tahu. Sebab saya ada pesanan untuk anda. Saya nak tengok berapa ramai yang tak tahu dalam ni. Yang jawab tadi tu belum tentu betul lagi. Ini saya nak tengok siapa yang tak tahu. Okey, ramai juga yang tak tahu rupanya. Okey, minta maaf, saya kena ambil sedikit survey dulu. Ya, saya dah beritahu tapi tak berapa detail, Rizwan. Okey.
Right. Sekarang ni last soalan saya nak tanya. Last soalan saya nak tanya. Okey. Kepada yang nak tahu, okey, saya nak vote ni, anda tolong jawab betul-betul lah. Kepada yang nak tahu, tolong klik hati yang warna merah tu, merah tengah putih tu. Kepada yang nak tahu. Kepada yang dah tahu, yang ada jawapan yang tepat, tekan like saja. Okey, saya nak tengok ramai heart ke ramai like. Kalau ramai heart, saya share. Okey. Apa ni, dan saya tunjukkan bukti dah. Okay, so ramai yang nak tahu lah. Right. Bila ramai yang nak tahu, saya kena dedahkan satu rahsia ni. Saya kena dedahkan rahsia. Jadi bila kita nak dedahkan rahsia, dia kena ada pengeras dia. Faham. So seperti biasa, pengeras dia adalah anda perlu share dulu saya punya sesi live pada kali ni. Dan kalau boleh cecah, tak banyak pun. Sekarang dah 330 orang yang view. Kalau boleh cecah 400, saya share dan buktikan, dan saya terpaksa rugi untuk buktikan kepada anda. Okey, bagaimana harga itu bergerak? Faham? Jelas maksud saya. Saya akan buktikan kepada anda, dan saya terpaksa merugikan duit saya untuk tunjukkan kepada anda bukti bagaimana harga itu boleh bergerak. Tolong share dulu sehingga 400, saya akan share kepada anda. Saya akan buka pekung. Okey, saya akan tunjukkan depan-depan anda. Lepas tu kalau saya kena tangkap, tolong jamin saya. Dan benda ni bukan manipulasi. Saya nak tunjuk as a ilmu, pengetahuan kepada anda supaya selepas ni anda faham jelas kenapa benda tu berlaku. Okey, bantu saya. Pengeras dia adalah share hingga 400. Sekarang dah 350. Share je. Saya nak tengok kesungguhan anda. Share dulu. Okey. Dan apa yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah bukti, okey, bagaimana harga itu boleh bergerak. Bagaimana 340 boleh jadi 345. Bagaimana 340 boleh turun kepada 335. Alright? Bagaimana kita, senang ceritalah macam mana harga itu kita nak buat naikkan dan macam mana harga itu kita nak turunkan. Lepas tu kalau saya kena tangkap, apa jamin saya lah. Okey, 365. Sikit lagi. 370 lagi 30 orang saya share. Tapi saya tak mau share dekat kaunter ni. Saya share dekat kaunter lain. Okey, 365 turun balik. Saya perlu dapatkan at least 400 orang. Saya kena share dekat ramai. Kalau lagi 5 minit tak ada, kita simpan saja topik ni untuk next time. Dan saya tutup muka saya dulu lah. Okay, so kita tengok kaunter lain. Kita tak mau tengok kaunter K Plus lah. Kita carilah kaunter-kaunter lain. Nah. $370 lagi 30, sekejap lagi saya share. Dan kalau boleh saya tak akan tunjukkan kaunter yang aktif. Saya akan tunjukkan kaunter yang tak aktif lah. Okay. Dan bukan tujuan untuk, sekali lagi saya beritahu, ini adalah bukan tujuan untuk manipulasi ataupun nak buat apa? Nak buat game dekat kaunter ke, nak jadi apa nak cakap? Bukan tujuan untuk kita nak create market ataupun nak buat market lah. Tak. Ini adalah tujuan pembelajaran. 25. Okey, 25 saya nak tunjuk terutama kepada yang tak pernah tahu. Siapa yang dah pernah main kelas saya, dia tahu lah. Okey, kalau dia main live trade dan sebagainya, saya pernah share lah macam mana harga ini boleh naik, macam mana harga ini boleh turun, macam mana apa nak buat naik kaunter ni, macam mana apa nak buat turun kaunter ni. Tapi ingat, tapi di akhir nanti anda akan dapat sesuatu lah. Bukan mudah. Okey, bukan mudah seperti yang dikatakan, bukan mudah seperti yang dibayangkan. Oh, dia tak mau pergi, dia tak mau break up 400 setakat 370 lah. Okey. Bantu saya untuk share. Okey. Sebab saya nak kongsikan kepada anda rahsia yang besar. Kalau anda tak share, saya tak mau kongsi ya. Dan saya juga akan saya tengah mencari kaunter apa yang kita nak jadikan sebagai contoh, sebab saya tak mau ambil kaunter yang ada volume.
Okey, kita ambil kaunter-kaunter yang lain lah. Oh, dia tak mau, dia berat dekat tu lah. Okey. So, resisten 400 dia tak tercapai, setakat 370 saja. Okey. Tak apa, kita tunggu lagi beberapa minit. Saya minta anda supaya share, tak kisah share dekat, at least share dekat anda punya wall sudah, jangan share dekat grup. Wah, orang marah. Okey. Right. Kita ambil satu kaunter. Okay, tak apalah. Saya saja nak tengok kesungguhan anda. So, okay lah. Anda baguslah share dekat orang lain dan sebagainya. Okay, tak apa. Macam ni. Kalau anda seramai 380 orang ni, lagi 20 lah tak cukup 400, kita bagi diskaun. Okay. Kalau anda dah ready untuk mula pembelajaran, just bagi tahu ready ke, dah okay ke, dah sedia dan sebagainya. Okay. Boleh, saya akan share terus. Okay, saya akan bagi anda contoh kaunter. Dan kita tengok bagaimana harga itu berubah. Okey, good job 394. Okey, sampai pun. Okey, good job kepada semua. Terima kasih kepada yang share, kepada yang baru join. Okey. Mami ya? Adik. Adik. Okay, sorry. Alright, so kita cari satu kaunter. Alright, dan kita cuba tunjukkan dan kita cuba buktikan bagaimana harga itu boleh berubah, bagaimana harga itu boleh naik, bagaimana harga itu boleh turun, macam mana anda nak menaikkan kaunter, macam mana anda nak menurunkan kaunter. Ambil semua kali kita bagi. Tapi dalam masa tak apalah, dalam masa yang beberapa second ni lah. Okay, so kita ambil satu kaunter yang berharga, kalau boleh kaunter itu tak aktif sangat lah nah. Sebab apa saya ambil kaunter yang tak aktif? Supaya mudah untuk nak belajar, mudah untuk anda nampak. Okay, betul ke ni? Kaunter-kaunter ni dekat page berapa? So dia still ada pergerakan. Alright, so kita ambil satu kaunter yang berharga, kalau boleh 20 sen, 30 sen je. Sekejap Okay, lepas ni kan, dah tahu rahsia ni, jangan kedekut nak share kat orang. Itu lah, jangan kedekut nak share kat orang supaya orang lain pun boleh tahu. Okay, sekejap. Saya tak dapat lagi lah 351, 50. Okay, kita pergi ambil kat belakang-belakang sikit lah. Sekejap, saya pergi cari kaunter yang berharga. Dia nak senang kita bagi kaunter yang anda ingat. Okay, nama kaunter tu anda ingat. Lepas ni okay, satu page last lagi saya cari kaunter yang anda senang nak ingat lah. Okay, kita ambil Kisan lah. Okay, Kisan. Boleh tak kita ambil Kisan? Nah. Lepas tu kalau saya kena tangkap, hampa main jamin saya tak? Tu yang saya minta. Kalau saya kena tangkap, hampa tolong jamin saya. Okay, so kita tengok Kisan. Kisan sekarang ni, takut juga ni nak tunjuk ni, tapi tak apalah, saya tunjuk je lah. Okay, Kisan. Dan saya terpaksa rugi untuk tunjukkan kepada anda. Okay, Kisan ini, anda jangan pergi beli pula, tolonglah, jangan pergi beli. Ini saya nak tunjuk contoh kan, bagaimana harga itu naik, bagaimana harga itu turun. Jangan apa pergi ikut beli, Pak. Susah Okay, jangan belilah. Alright, so harga sekarang adalah 325. So anda kena faham dulu kenapa harga 325. Dan saya nampak tunjuk kepada anda dekat sini adalah harga 325 ni dekat sini. Okey, ada orang kata harga 325 ni disebabkan best sell. Ada orang kata disebabkan demand, ada yang kata supply demand, ada yang kata permintaan dan sebagainya. Semua tu jawapan dia salah belaka. Mai ni saya tunjuk jawapan yang betul. Kenapa harga 325? Okey, disebabkan ada transaction terakhir dekat sini pada harga 325. Maka dia akan jadi harga 325. Buat main, saya bagi contoh satu. Sorry, saya kena cakap cepat sikit. Okey, ini bas.
Okey, ini bas. Okey, ini bas. Bas ni saya ada contohnya ada 5. Tapi satu je saya tawarkan pada harga 325. Okey, manakala 4 lagi saya tawarkan pada harga 330. Jadi orang yang pertama beli dia dapat harga 325. Okey, orang yang saya pernah jual dan orang yang kedua nak beli. Harga saya dah letak dah 330. Dia nak beli tak? Kalau dia nak beli dia terpaksa setuju beli dengan harga 330. Kalau dia setuju beli dan dia beli, dia bagi saya duit, saya bagi dia barang, maka transaction itu berlaku, maka harga daripada 325 naik kepada 330. Itu adalah teori dalam buku. Bukti dia dekat sini. Okey, bukti dia dekat sini, mari tengok. Sekarang harga 325 betul. Saya kena buat calculator. Saya suruh minta dia berhenti grind drill dinding, tapi dia pakai hammer pula lah, tak apalah. Okey, so kita tengok pada calculator. Sekarang ni macam ni tau. Berapa unit yang ditawarkan pada harga 325? Sebanyak 929. Betul? Lot, sorry. 929 lot. Kita tambah 00. Okey, kita darab dengan 325. Sorry, saya buat lain. 989. Okey, 00. Kita darab dengan 0.325. Okey. Jadi, anda memerlukan sebanyak RM32,142.50 untuk membeli keseluruhan lot yang ada di harga 325 macam tadi ni. Dia ada satu je. Kalau ada 10, so kena beli 10, then baru harga baru main. Faham tak? Jadi bila habis 989 lot ini, okey, barulah dia muncul harga yang baru. Faham ke tak faham kat ini? Maksud dia kita kena habiskan 989 yang diperuntukkan untuk jual pada harga 325, baru kita boleh beli pada harga 330. Dan barulah counter itu boleh berubah harga daripada 325 pergi kepada 330. Faham ke tak faham? Tak faham, saya kena tunjuk bukti. Dan kalau nak tunjuk bukti, saya perlukan modal lebih kurang 32,000. Baru boleh saya masuk. Dan saya tak boleh ajak anda. Sepatutnya saya kena, kalau dalam kelas saya akan ajak, jom kita pakat tolong ramai-ramai untuk buktikan benda ni. Tapi kalau 400 orang ni main buktikan ni, habis saya kena tangkap. Mampus saya. So saya tak boleh ajak anda untuk buat pembelian kaunter ni. Walaupun atas alasan pembelajaran. Tapi kalau close group, tak apalah. Ini public. Faham tak? Okay? Faham tak? Okey, siapa yang tak faham dekat sini bagi tahu tak faham. Jelas. Okey, sebab harga yang diperuntukkan, muka saya dekat situ ke? Okey, siapa yang tak faham, harga sekarang 325, macam mana dia nak naik 335? Dia perlu berlaku satu transaction at least pada harga 330, baru dia akan naik pada 330. Dan dia perlu habiskan dulu queue ataupun lot yang menunggu pada 989. So, lot yang menunggu pada 989 itu adalah tadi sebanyak 32,000 tak silap saya tadi. Lebih kurang lah 32,000. Faham tak? Siapa yang tak faham bagi tak faham? Saya boleh bagi lebih jelas lagi kalau dia tak faham. Dan mungkin saya terpaksa beli untuk tunjukkan bukti. Faham tak? Faham tak? Okey. Dan saya kena ambil feedback beberapa orang lagi. Counter Zcon lot nipis. Okeylah, bagus, terima kasih. Sebab ada juga yang dah faham dan yang dah pernah belajar dengan saya, dan saya pernah tunjukkan benda-benda ni. Jadi Zcon ni tak buka lagi. Okey, tak apa lagi. Tadi counter apa saya tengok dia? Aduh, mak lupa dah. Okey. Jelah kita pergi dekat Zcon So kalau Zcon ni tiba-tiba ada je nanti, saya tak mau masuk. Okey. So saya nak tunjuk contoh ni. Saya nak tunjuk contoh macam mana harga itu boleh bergerak. Dan kalau dia bergerak dulu sebelum saya buat, saya tak tunjuk contoh. Maksud dia apa? Maksud dia anda masuk. Jelas lah, maksud dia anda masuk. Okey. So sekarang ni counter ni nama dia Zcon. Zcon ni syariah ke tak? Okey, syariah. Okey, sekarang ni kita tengok counter Zcon. Okey. So Zcon ni boleh lah. Saya tunjukkan kepada anda bukti. Okey, depan mata. Lepas ni tolong jangan kedekut ilmu. Kalau orang tanya tolong share, sebab kalau anda nak cepat pandai, anda kena share dekat orang lain.
minta ulang minta maaf. Anda ulang balik video ni daripada mula. Nah. So kita pergi ke counter Zikon dulu. Okay. Right? So Zikon ni buka tak lagi? Saya tanya dulu soalan. Dia buka tak lagi? Soalan saya, Zikon ni buka tak lagi? Saya nak tunjuk bukti ni sekejap lah, dalam masa 5 minit lah. Tapi saya perlukan feedback daripada anda dulu. Okay? Zikon ni dah buka ke belum? Sebab kalau boleh saya tak mahu macam cakap seorang-seorang. Zikon dah buka ke belum kah? Okay. Saya beritahu lah. Sekali je anda kena jelas. Alright. Zikon ni, dia dah buka lah. Kedai dia dah buka dah pukul 9 pagi. Sama je macam kedai lain. Okay lah? Dia dah buka dah. Sama macam kedai lain. Dia dah buka pukul 9 pagi. Tapi customer tak ada. Maksud dia sale tak ada. Okay? Sebelah kedai kasut, sebelah ni kedai jam. Kedai kasut pun buka, kedai jam pun buka. Tapi kedai kasut orang dah masuk dah beli. Kedai jam orang tak beli lagi. Ibarat Zikon ni kedai jam. Tak ada siapa lagi pun beli. Kenapa orang tak beli? Mungkin orang tak mahu. Boleh dapat sesuatu? Okay? Cerita dia buka tapi tak ada transaction. Buka tapi tak ada customer. Dapat? Okay? Dapat ke tak dapat? Okay lah. Jadi, saya lah nak jadi customer first. Itu pun kalau hampa tak beli. Kalau hampa beli, saya tak boleh jadi customer first lah. Okay, jadi saya jadi first customer lah hari ni untuk Zikon. Dan saya terpaksa merugikan diri saya untuk entry counter ni. Untuk beli counter ni. Faham tak? Alright. So, last counter Zikon ni harga dia berapa? Last counter Zikon harga dia berapa? Last counter Zikon. Harga dia berapa, cik? Boleh bantu saya. Harga Zikon ni last harga dia berapa? Biar kita tengok ni sebagai contoh pembelajaran. Bukan nak manipulate. Okay, dan saya minta kerjasama anda. Jangan beli counter ini. Jelas lah? Okay. Saya tanya Zikon ini last transaction ataupun last harga dia adalah berapa? $37. Okey. Jangan petik kaunter lain dulu. Okey, harga dia last adalah 37 sen. Jadi hari ni kalau dia buka, agak-agak harga dia buka berapa? Mari tengok. Harga dia buka berapa agak-agak. Biar kita sembang, biar kita study, bagi betul-betul faham. Supaya saya boleh ajak anda sekali, anda faham sekali dan anda boleh ajak dekat orang lain. Right? So, harga dia adalah 370 semalam. So, hari ni kalau dia buka, agak-agak harga dia berapa? Bagi jawapan dekat situ, buka hari ni harga 370 contohnya. Buka hari ni harga 380. Contoh soalan. Contoh jawapan. Okey, agak-agak soalan dia agak-agak hari ni kalau dia buka pada harga berapa? Previous close, yes, 370. Hari ni dia buka harga berapa? Adib Haikal, saya nak bukakan counter ni. Okey, ramai yang menjawab buka 370, buka 370. Okey. Adakah dia ikut buka pada harga yang semalam? Jawapan dia tak. Ikut kepada hari ni punya transaction first. Jadi saya kena tunjukkan counter lain untuk nak tunjukkan bukti tu. Biar nak ajak kita main ajak sekali, semua sekali. Nah. Okey. Tak boleh juga. Sorry lah, saya kena ambil masa sikit mencari counter yang ada jawapan. Yang anda akan dapat sesuatu daripada apa yang saya share. Kalau boleh saya nak ajak satu topik anda dapat macam-macam. Jangan cip penyakit. Counter tak ada ni nak beli buat apa.
Okay, Alhamdulillah ramai yang faham juga apa yang saya share. So far good job. Maksudnya saya selama ni saya ajak anda faham lah, bukanlah tak faham langsung. Okay. Alamak. Okay lah, saya rugikanlah duit saya lebih sikit lah. Okay. Dan saya akan rugi banyak juga lah. Okay, mari kita tengok dekat sini lah. Sorry lah, kalau dia main tengkat saya, anda tolong jamin saya lah. Okay, mari kita tengok counter ni. Dan saya buktikan bahawa counter ini last done adalah pada harga syariah ke tak kan? Okay lah. Last done adalah pada harga 370. Okay, so saya bagi kepada anda lah. Saya bagi kepada anda, yang pertama sekali anda akan belajar satu counter ini dia belum buka. Jadi kita belajar hari ini macam mana counter itu buka dan anda automatically belajar macam mana nak buka counter. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, anda tak tahu bagaimana harga itu boleh berubah. So hari ini saya tunjukkan kepada anda bagaimana harga itu boleh berubah naik dan turun. Dan automatically selepas ni anda akan tahu macam mana nak menaikkan counter dan nak menurunkan counter. Okay, yang ketiga, okay, adakah harga semalam last done 170 hari ini adakah dia akan buka juga pada harga 170? Jawapannya tak. Dia boleh jadi buka gap up dan buka gap down. Jadi saya tunjukkan kepada anda bagaimana gap up ataupun gap down berlaku. Okay? Dan automatically anda faham lepas ni kenapa harga buka gap up ataupun gap down. Okay? So tiga benda tu sangat penting kat sini. Right lah, boleh lah. So dalam masa 5 minit saya buat. Okay. So tolong bagi saya feedback lah. Saya nak cepat. Saya nak habiskan cepat. Okay. Last done harga 170. Saya beritahu kepada anda. Last done harga 170. Adakah dia buka hari ni pada harga 170 juga? Itu soalan saya. Adakah dia akan buka pada harga 170 juga hari ni? Benda ni basic lah. Anda perlu tahu. Kalau benda ni anda tak tahu, susah lah. Jadi itu yang soalan jadi macam pelik-pelik. Kenapa dia buka gate I? Kenapa dia buka gate down? Kenapa dia tak buka lagi? Dia jadi soalan iPad mai. Sepatutnya benda-benda basic ni anda kena faham dulu dah. Dan saya tak pasti kalau anda pergi belajar, ada belajar ke tak benda ni. Sepatutnya kena belajar lah. Dan saya akan ajak benda-benda ni. Bagi saya salah lah kalau saya tak ajak benda-benda macam ni. Dan saya sebenarnya bukan seorang yang ada sertifikat untuk mengajar. Okey, saya bukan orang yang berpengaruh ataupun orang yang bertauliah untuk ajar. Cuma saya share saja kepada anda. Okey, dan saya tak boleh buat kelas sebenarnya. Saya share ni apa yang saya tahu. Okey. Okey, so saya buktikan terus kepada anda. Yang pertama dia tak buka lagi. Saya akan buka. Yang kedua, adakah dia buka pada harga 170? Ya, kalau saya beli pada harga 170. Ingat dia ada dua jawapan. Ya, kalau saya beli pada harga 170. Tapi dia akan buka gap up terus pergi ke harga 175 kalau saya terus beli pada harga 175. Okay, so saya beli terus pada harga 175. Syarat nak beli pada harga 175, dia kena habiskan lot yang 170. Maksudnya dia tak boleh beli 42 lot, dia kena beli terus lebih at least 43 lot. Baru boleh. Okay, so saya cuba beli 43 lot. 43 lot pada harga 175. Okey. Adakah soalan ni Mai ni, adakah kesemua 43 lot ini akan match pada harga 175 sebab saya buat order pada 175? Adakah akan match pada harga 175 semua? Tolong jawab dulu. Tolong jawab. Kantor submit. Sebab tu saya off kamera. Pandai lah nak mixer. Okey, soalan saya, bila saya beli pada harga 43 lot pada harga 175. Okey, saya letakkan 43 lot pada harga 175. Adakah dia akan match keseluruhan 43 lot ini pada harga 175? Tak. Okey, ramai yang jawab tak. Okey, saya nak baca komen lagi. Kalau buy lebih okey, so masa dah tamat lah sebenarnya. Dia dah drill balik. Okey, dinding tapi tak apalah. So kita tamatkan sikit lagi saya nak tamatkan. Kalau buy lebih daripada 42 lot akan start harga 175. Okey, lagi ya tak match
Partially match. Pasal apa partially match pula? Kan? Ya, match semua betul. Ya, match. Tuan kena Q tak? Tak Q. Okey. Saya bagi jawapan. Jawapan dia adalah 42 lot akan match pada harga 170. Satu lot je yang match pada harga 175. Sebab dia akan habiskan harga yang rendah dulu. Okey? So, kita tengok. Dia akan habiskan harga yang rendah dulu. Hak Lin jangan kata masuk lah. Hak Lin tolong jangan masuk campur. Okey, so dia akan buka terus pada harga 175 yang match pada harga 170 42 lot, yang match pada harga 175 adalah satu lot. So harga dia hari ni dia buka saja. Yang pertama dia tak buka lagi. So saya dah bukakan dia. Yang kedua dia buka, dia get up. So dapat jawapan macam mana dia boleh buka get up? Dapat jawapan kenapa satu-satu kaunter itu tak buka lagi? Okey? Dapat lah. Kenapa kita selalu tanya, pasal apa kaunter ni tak buka lagi? Pasal apa kaunter ni tak buka lagi? Pasal apa kaunter ni buka get up? Pasal apa? Nampak tak? Okay, so saya dah bagi kepada anda jawapan. Dan saya terpaksa merugikan diri saya untuk saya nak share kepada anda. Jarang orang nak bagi rugi untuk nak cerita benda-benda macam ni. Saya tak kata saya bagus, tapi bila saya ajak anda kena ajak orang lain. Anda pun kena rugikan duit anda juga untuk bagi ilmu ni kepada orang lain. Jangan kedekut ilmu. Nak cepat berjaya, jangan kedekut ilmu. Okay, good job Azra Ibrahim. Okay lah, so dapat jawapan. Yang pertama, dia tak buka lagi. Kenapa dia tak buka lagi? Yang kedua, tiba-tiba dia buka get up. Kenapa dia buka get up? Boleh dapat jawapan kat situ. Right lah. Okay, so sekarang ni harga buka 175. Okay. Bila dia buka 175, macam mana kita nak naikkan harga menjadi 185? Tu soalan saya dulu. Macam mana nak menaikkan harga pergi ke 185? Okay, soalan saya. Macam mana kita nak naikkan dia kepada harga 185? Adakah kita beli dengan harga 185? Tolong jawab dekat saya. Harga dia tak mau jawab. Saya harap tak ada orang lain yang turut masuk campur untuk masuk kaunter ni. Biar saya seorang atau apa. Okey, soalan saya macam mana nak menaikkan harga pergi ke 185? Lambat. Mana saya jawab kan? Okey, nak menaikkan harga ke 185, kita kena belilah. Maksudnya transaction yang terakhir mestilah 185 baru dia boleh beli harga barulah dia boleh pergi harga 185. Tapi saya satu lagi rahsia ataupun pekong yang saya nak buka. Okey, contoh saya beli satu lot. Okey, saya beli pada harga ni 250 tu saya beli pada harga 250. Right, saya beli pada harga 250 sebab ada orang nak jual pada harga 250. Okey, soalan saya, tolong jawab dengan segera. Adakah saya akan match pada harga 250 dan lot yang ditawarkan dekat sini sebanyak 252 akan berkurang 1 menjadikan 251? Itu soalan saya. Adakah saya akan match pada harga 250? Okey, dan harga terus naik pada 250 dan saya match pada lot yang ditawarkan sebanyak 252 ini, saya dapat satu lot dan berkurang satu lot menjadi 251. Adakah betul? Jangan tanya kaunter apa, ini kita nak belajar. Sorry lah bising bunyi-bunyi tu sebab mereka terpaksa teruskan juga mereka punya kerja. So saya minta dia 20 minit tadi untuk stop jap. So saya ingatkan silsilah ni tak lama, tapi saya rasa macam alang-alang saya nak cerita, biar saya cerita pergi lah. Okay, good job yang jawab. Tak match. Jawapan dia tak match pada harga 250. Dia hanya match pada harga 175. Sebab apa? Harga 175 masih ada. Dia akan kata apa? Awak bodoh sangat nak beli 250. 175 tu ada. Faham tak? Sistem akan kata kat kita macam tu. Yang kalau nak beli harga 250 pasal apa?
harga 175 duk ada. So bukti dia mai kita beli. Saya beli pada harga 250 tapi dia akan match pada harga 175 dan sini akan berkurang lagi satu. So dia akan jadi 28. Okey, nampak dia akan berkurang satu lagi. Dia akan jadi 28. Nampak tak? Okey, dia tak match pada harga 250 lagi tahu. Gelong sangat nak beli harga 250 mahal-mahal. 175 duk ada. Dia bagilah kita 175 walaupun saya order pada harga 250 tapi dia tak akan match pada harga 250. Dia match pada harga 175 juga. Boleh lah. So letak pi lah harga 5 rupang ke RM1 ke 15 dolar, 15 ringgit ke apa ke. Dia tetap match pada harga mana dia harga. Dia tetap match pada harga yang paling rendah ditawarkan untuk best sell. Ada orang yang harga paling baik untuk dia jual sekarang adalah 175. So dia akan match juga pada harga 175. Letak pi lah harga 8 rupang ke RM1 ke 15 ringgit ke, tetap 175. Okey, dapat. Okey. So saya akan tunjukkan kepada anda dia naik sehingga 185. Saya akan tunjukkan kepada anda dan saya terpaksa rugi. Okey, saya terpaksa rugi dan anda akan dapat sesuatu. Banyak ni, ramai orang yang akan dapat sesuatu. Gelong tu macam tak betul je lah. Okey lah, so kita pergi next. Okey, so macam mana saya nak dapatkan harga, macam mana nak menaikkan harga sehingga ke 185? Jawapan dia kena habiskan lot yang 175. Jadi saya kena habiskan dulu. Okey, 28 lot ni saya habiskan dulu ataupun beli je 29 lot pada harga 185. So maka dia akan naik 185. Okey, maksudnya habiskan dulu queue ini yang 28 ni baru boleh beli. Kacau bunyi. Baru boleh beli pada harga 185. So maka bila transaction 185 berlaku, barulah harga itu berubah kepada 185. Okey, so buktinya adalah bila saya beli pada harga, kita ambil 28 lot, kita ambil 29 lot pada harga 185. Okey, so bila saya ambil 29 lot, maka 28 lot akan match pada 175 dan akan match satu lot di harga 185. Maka harga akan naiklah 185. Okey, dapatlah. Saya tunjuk ni bagi anda jelas, bagi clear, bagi bukti siap. Okey. So nampak, dia terus naik kepada harga 185. Sebab apa? Sebab transaction yang berlaku terakhir adalah pada 185. Mana harga 180? Ya Allah, bising pula dah ni. Pressure pula aku nak cerita. Okey. So dia tak, mana pi harga 180? Tak ada yang Q 180. Jadi kita tak boleh nak buy pada 180. Dia gap tu pi 185. Boleh dapat tak? Macam mana kita nak naikkan harga pergi 250? Boleh tak? Jawapan dia boleh. Habiskan dulu transaction. Maka dekat sini saya bagi kepada anda kesimpulan dan saya akan tunjukkan pula nanti last sekali. Okey, so kesimpulan dia, anda nak menaikkan counter Sapura Energy. Betul tak? Sorry, silap tekan. Okey, kita tengok kepada counter di Sonic. Anda nak menaikkan counter di Sonic, boleh tak? Jawapan dia, boleh. Okey, habiskan 6,000 lot ini dulu. Lepas tu nak naikkan 980, habiskan 11,000 lot. Nak naikkan 985, habiskan 12,000 lot. So, kesimpulan dia, adakah anda mampu seorang diri untuk menaikkan counter ini sehingga ke paras yang tinggi? Tak, anda perlu ada berjuta, berbilion untuk menaikkan counter. Jadi tak salah saya cerita kepada anda bagaimana cara untuk nak menaikkan counter, sebab kebanyakan orang tak boleh menaikkan counter pun kalau dia tak ada duit. Dapat? Boleh tak kat itu? Tak ada suara, biar betul. Penat saya cakap seorang-seorang ni. Ada tak suara? Ada yang komplain tak ada suara, betul ke? Okey. Mana muka saya? Muka saya kena letak kat tempat lain. Letak belah kiri yang muka saya. Tak payah letak muka. Okey, dapat tak? Dapat sesuatu tak? Okey, anda nak menaikkan counter ni di Sonic, boleh, tak ada masalah. So kira lah main ni saya tolong kira kepada anda. First, anda nak menaikkan counter ni daripada harga 975 nak naikkan 978, boleh tak? Boleh. Anda kena habiskan 67 ni, 6,800 slot ni. 6,800 lot kali dengan harga pada ketika itu adalah 975. 0.975. Okey, soalan saya, ada tak 660,000? 663,000 baru habiskan lot dekat 975.
anda kena beli pula dekat 980, beli pula 985. So nak menghabiskan, naikkan 3 sen, naikkan 1 sen pun anda memerlukan duit berjuta dah. Oh, jelas tak? Anda learning nak belajar macam mana nak naikkan kaunter, saya ajar. Tapi persoalan dia, anda boleh tak buat? Saya sendiri mengaku saya tak boleh buat. Nah, seorang-seorang dia tak jadi tadi. Sebab tu orang kata jeruk tu. Ada lah orang yang masuk bagi kaunter itu naik. Sebab tu saya kata orang ni beli duit banyak-banyak, beli dia nak buat apa ni, dia beli duit. Dia peruntukkan duit banyak-banyak ni, dia nak buat apa. Mestilah dia pun nak untung. Itu persoalan dia. Okey? Apa kaunter saya beli tadi? ARK ni apa dia lah, tak apalah, sebagai pembelajaran lah. Okey? Dah, saya nak tamatkan lah. Saya nak pergi makan, tak makan lagi. Okay, so kita tengok ARK ni. Alright. So sekarang harga 185. Berapa lot saya dah? Saya kena tengok berapa lot saya dah. Oh, untung. Nampak tu? Untung. Aduh, saya ada lebih kurang dalam 7,300 unit ataupun 73 lot naiknya. Okey, boleh. Okey, macam ni saya ada 73 lot. Okey. Dan saya dalam keadaan untung sebanyak RM94. Okey, adakah saya boleh untung RM94 ni? Saya jawab terus sebab saya nak tamatkan. Okey, jawapan dia saya tak boleh untung pun RM94 ni. Sebab kalau saya nak untung RM94 ni, saya kena jual pada harga 185. Masalah dia, tak ada siapa pun nak beli pada harga 185. Okey, jelas lah? Okey, so saya nak tanya kepada anda. Ada orang nak beli pada harga berapa? 150. Mana pi 155? Mana pi 160? Mana pi 165? Mana pi 170? Mana pi 180? Mana pi 175? Mana pi? Saya tanya soalan. Kenapa ada harga dekat bawah ni gap dia terlalu jauh? 150. Mana pi 155? Mana pi 160? Mana pi 165? Mana pi 170 dan 175 dan 180? Mana pi harga-harga tu? Cik jawab. Seduk duit. Kamera tak off. Nanya. Mana pergi harga tu? Okay, nak tengok tak harga-harga tu muncul? Nak tengok tak harga-harga tu muncul? Memang orang tak berminat lah konten ni. Saya je lah gelong pergi masuk konten ni. Tapi niat saya nak ajak anda. Okay lah, macam ni lah. So ada yang dah dapat, saya dapat sesuatu, apa-apa pun. Alhamdulillah, saya berjaya share satu rahsia yang sangat besar. Dan ada lagi rahsia-rahsia lain, insyaAllah pada masa-masa akan datang. Apa-apa pun, saya nak jual 73 lot ini. Okay, pada harga yang ada orang nak beli 150, orang nak beli, jual je lah kat dia. Okay, dah dia nak beli harga 150, VIP lah. Right, so saya jual pada harga 150 dan saya akan rugi lah. Okay, dan harga nanti akan turun terus kepada 150. Adakah saya manipulate? Tak, jawapan dia. Ini adalah sesi pembelajaran. Okay. Alright, so harga pergi ke 150. So anda dapat tahu kenapa harga boleh berubah naik, boleh berubah turun. Okay, gap up, gap down. Dan ini adalah semua saya punya transaction. Tak ada orang lain masuk. Dan anda yang join ni pun tak masuk. Terima kasih saya ucapkan. Okay, kalau mereka ni nak main dakwah saya pun, tolong jamin saya. Tapi tujuan saya adalah untuk nak ajak kepada anda satu ilmu yang sangat berguna supaya anda tak tertipu dekat luar sana, anda tak termakan dakyah-dakyah mengarut. Okay, right, so anda dapat tahu, at least dapat tahu dulu benda-benda ni. Dia nak naik disebabkan news ke teknikal ke, tu belakang cerita. Yang penting dia asas kenapa harga itu boleh naik, kenapa harga itu buka lambat, kenapa tak buka lagi, get up, get down, turun, yang tu anda kena tahu dulu. Alright, hak tu anda kena tahu dulu supaya anda tak tertipu. Okay, dapat lah? Dapat, tolong kata dapat. So saya rugi lebih kurang berapa? So kena tengok, ada status lah. Saya tak pastilah saya rugi berapa, siapa rajin tolong kira lah. Tak apalah, kita kira sama-sama lah. So dalam masa saya kira ni, siapa dapat, komen dapat sesuatu,
komen dapat sesuatu. Nak lebih lagi? Abang, saya nak lebih lagi. InsyaAllah nanti saya akan sharekan selebihnya lagi nanti. Okey, bukan hari ni lah, masa-masa akan datang. So, yang pertama tadi saya beli pada harga 73150. Okey, kemudian saya beli lagi dapat dengan harga RM17.54. Lepas tu saya beli lagi pada harga 508.5. So total pembelian adalah 1257.5 dan saya jual balik keseluruhan stok itu pada harga 1095. Maka saya rugi RM162 plus brokerage fee, mungkin dekat-dekat RM200 lah saya rugi. Saya tak minta duit anda untuk ganti, tapi saya minta anda jangan kedekut ilmu. Okey, boleh share kepada rakan-rakan anda, adik-beradik anda, apakah rahsia ini. Maksudnya anda kena faham dulu asas, okey, dalam pemilikan sesuatu stok ini. Okey, nak belinya, nak jual, yang naiknya, turunnya, kenapa? Adakah disebabkan company itu untung, harga dia naik? So anda akan dapat jawapan tu. Adakah disebabkan company itu rugi, harga akan turun? Anda dah dapat jawapan dekat sini. Okey, dapat, katakan dapat. Nak lebih, katakan nak lebih. Okey, insyaAllah. Terima kasih semua kepada yang join saya punya sesi live pada petang ini. Semoga dapat sesuatu. Okey, dan saya tak fokuskan kepada anda lebih kepada permasalahan counter ataupun sama ada isu-isu counter itu nak naik ataupun tak. Saya lebih fokuskan kepada anda topik-topik pembelajaran yang penting, rahsia-rahsia yang ramai orang tak tahu, saya akan share kepada anda benda-benda tu. Tapi saya tak fokus kepada counter itu nak naik ke nak turun. Alright, so tapi saya tunjuk kepada anda bagaimana counter itu naik dan counter itu turun. Cuma saya tak fokus, okey, sekarang ni kita beli yang ni, sekarang ni kita beli counter ni. Okey, saya dah share dah counter ni daripada harga berapa-berapa dah. Saya bukan perangai macam tu. Okey, so apa-apa pun, terima kasih sekali lagi. Okey, InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Okey, mungkin topik yang sama tapi lebih advance ataupun topik-topik lain. Alright? Okey. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.